Kadang kena ancam bukan-bukan, ada orang fitnah kita, orang buat-buat cerita sendiri, orang umpat keluarga kita, fitnah bukan-bukan. Kita rasa sedih. Bila kita sedih, kita mengadu ke Allah. Ya Allah, saya sedih. Saya mengadu pada Engkau. Bila kita mengadu ke Allah ni, kita rasa lega. Sebab seluruh dunia akhirat ni, Allah yang punya. Dia beri pada siapa dia nak beri, dia tahan apa dia nak tahan. Kita tak hidup untuk orang, kita hidup untuk Allah sayang. Orang cakap apa tentang kita, tak buat kita jadi mulia, tak buat kita jadi hina. Mulia hina tu daripada Allah. Kita tak hidup untuk penghormatan orang, kita hidup untuk Allah sayang. Untuk hidup untuk Allah sayang. Dia tak, apa orang cakap, dia tak beri kesan kat kita. Saya selalu cakap macam tu. Dia pun tak pernah bagi sesuap nasi kat kita. Kenapa kita nak terlalu sedih dengan orang cakap tentang kita? Yang uruskan hidup kita, yang jaga kita daripada dulu sampai sekarang, Allah. Orang memang tak berhenti bercakap. Kadang-kadang dia suka kita, kadang dia marah kita. Tapi kita hidup untuk Allah sayang. Allah sayang. Penting kita sentiasa perbaiki niat hati kita. Kita ulang-ulang juga baca doa Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, tiada Tuhan melainkan Kau ya Allah. Maksudnya, tiada yang boleh bagi sedih gembira melainkan Kau. Maha suci Kau. Aku orang yang zalim. Ulang-ulang ya Allah. Saya tak peduli apa orang cakap tentang saya cuma nak Kau sayang saya. Nabi kan bila kembali batu kat Taif, antara doa Nabi tahu apa dia? Ya Allah, pada siapa Kau letakkan aku? Orang Taif ni baling batu kat aku, buat jahat kat aku. Orang Mekah pula nak bunuh aku. Pada siapa Kau letakkan aku ya Allah? Pada siapa? Aku tak peduli. Pada siapa Kau letakkan aku? Serahkan aku ni pada siapa? Orang Taif baling batu dekat aku. Orang Mekah pula buat jahat kat aku. Tapi Nabi kata apa? Ya Allah, aku cuma takutkan kemurkaan Kau. Janganlah marah pada aku. Aku tak kisah apa orang cakap kat aku. Yang aku cuma takutkan kemurkaan Kau. Yang apa aku nakkan hanyalah keredaan Kau. Ya Allah, aku hanya inginkan keredaan Kau. Nabi kata, ya Allah, aku hanya inginkan keredaan Kau. Jadi kita selalu cakap, ya Allah, aku hanya ingin Kau reda pada aku. Jadi bila kita niat macam tu, kita akan sedih. Tapi kena cakap. Kita cakap tu untuk hati kita sendiri. Macam ni saya cakap ni, macam kuat sangat kan? Tak kuat juga. Tapi sebenarnya tengah cakap untuk hati sendiri. Cakap untuk hati kita, hidup untuk orang, hidup untuk Allah sayang. Seluruh dunia berkumpul nak hina kita. Allah kata mulia, tetap mulia. Satu dunia muliakan kita, Allah hina kita, tetap hina. Hina mulia tu hanya daripada Allah. Ustaz, selepas isu hari tu kan, tiba-tiba satu Malaysia tahu apa yang Ustaz ada, perniagaan Ustaz banyak mana, apa kisah silah Ustaz daripada susah sampai senang. Tiba-tiba semua orang dapat tahu, oh Abid Liu ada kereta berapa biji, ada rumah macam mana, sekian. Jadi sebab sebelum ni Ustaz tolong-tolong orang kat sana sini duk dakwah, apa ada rancangan TV and whatnot, orang tak tahu apa yang Ustaz dah berusaha ataupun ada sebenarnya. Jadi Allah mungkin buka mata ramai orang, okey sebenarnya hamba aku yang ini ni, yang kau kata-kata ni, yang kau tak tahu ini, ada, aku dah berikan rezeki sekian. Jadi mungkin Ustaz boleh ambil peluang ni, kita tengah live ni, cerita sikit kisah Ustaz yang daripada susah sangat dahulu sehingga sekarang, dan macam mana Ustaz boleh how do I say, macam bagi semangat dan juga bagi inspirasi kat kita semua, saya dan juga mereka yang menonton ni, untuk menjadi orang yang hartawan dan dermawan. Daripada kecil, bila saya masih tingkatan 1, pernah ada 7 orang kawan saya masuk Islam. Bila kawan saya masuk Islam, saya perlu memang kerja berdakwah je semangat kan. Jadi saya masih ingat lagi, saya setiap kali ada satu jubah susah. Jubah saya tu saya sarung kat orang lain. Saya pakai baju pagoda je pergi surau. Mak saya marah, kau ni balik-balik surau je dah tak ada baju. Tinggal baju singlet dalam je. Baju singlet gitu. Jadi jubah bagi kat orang. Lepas tu pas saya bagi kat orang jubah, nanti tak lama diorang hadiahkan saya jubah lain. Ya ke? Dulu ada orang Pakistan jual kain tu, dia bagi hadiah jubah yang kurta terbelah tu, dia bagi saya jubah tu, kurta tu kan. Apa, gamis baju yang terbelah Pakistan. Saya ingat setiap kali saya hadiah jubah ke orang, mesti diorang bagi hadiah jubah balik kat saya. Berapa kali tu? Banyak kali ke Ustaz? Banyak kali? Daripada kecil selalu mak saya marah saya. Kau ni habis semua, apa-apa baju awak dapat lagi, orang bagi kau bagi kat orang. Kau pun dah tak ada baju dah. Saya pada dulu macam tu. Memang saya pula kalau susah daripada kecil tak pernah cerita ke orang, senyap je. Duduk bilik. Kawan-kawan makan kat asrama, saya tak ada duit, saya nangis. Ya Allah, saya teringin nak makan macam dia orang, tapi tak ada duit. Ya Allah, tolonglah saya. Saya malam sampai sekarang Ustaz, ulang balik. Tadi tersekat sekejap. Saya tidur atas buni. Ada orang bagi saya alas tidur. Sampai sekarang saya simpan selimut tu. Saya rasa tu hutang budi. Ada lagi selimut tu kat rumah. Saya ada kat atas lagi. Berapa tahun dah tu?
Dah lama dah, 20 lebih saya rasa tu hutang budi. Pakcik yang bagi selimut tu pun dah tak ada dah. Dah meninggal. Prof Hani Muhammad Tahir yang pernah bagi saya selimut. Saya ingat sampai sekarang nama Cikgu Muhammad Noh bin Jaafar. Cikgu Muhammad Noh. Ni dekat Cikgu Muhammad hostel Noh lah. bin Jaafar. Yang bagi saya ala-ala studio Cikgu Muhammad Noh ni ada lagi Cikgu Muhammad Tahir. Yang pernah bagi saya sesuatu, sampai sekarang saya simpan, saya rasa tu hutang budi. Rasa macam dulu-dulu kan, susah masa tu. Dan saya buat kerja macam-macam, gaji pertama RM800, semua bagi kat mak. Dia tidur kat masjid kat KL. Kadang-kadang masjid kena halau pula, lama sangat kat masjid, tidur masjid lain. Tapi saya sampai jarang-jarang makan, ada kadang-kadang saya siang kerja lain, ada sekali orang selit RM2 dalam poket saya. Saya rasa tu hutang budi. Saya masuk bilik air, saya buka duit RM2 tu. Saya tengok, ya Allah, RM2 saya boleh makan sebab duit gaji dah bagi kat mak. Sebab tu sampai sekarang kalau saya tengok orang pergi Petronas ke mana, memang saya bagi RM10 kurang-kurang, paling teruk boleh RM5 ke. Saya bagi kat budak-budak Grab tu biasa RM10, RM20. Sebab bagi saya, bagi mereka RM10 tu berharga. Ustaz, Dia sekejap, datang saya nak dia mencelas sekejap. Tapi kan kadang-kadang bila kita jumpa orang-orang macam ni kan, dekat petrol station ke ataupun dekat mana-mana saja, kadang-kadang kita pun rasa macam, boleh tak aku nak kasih duit ni, macam macam rasa takut pun ada, rasa macam adakah boleh. dia akan rasa. Saya pergi mana-mana saya dah macam cakap hadiah je. Saya kata hadiah. Tak hadiah, ambil-ambil. Kalau perasan saya cepat-cepat saya dah macam bagi je, saya kata hadiah. Siapa-siapa pun. Bukan kita bagi sebab dia susah. Tapi kita bagi sebagai, saya selalu cakap saya nak bagi hadiah kat awak, tapi saya tak ada apa nak bagi. Jadi saya bagi duit je lah, senang. Kita takut dia orang rasa tersinggung. Kita takut dia orang rasa tersinggung because kita nak kasih duit. Faham tak Ustaz? Okey, biasa orang dia seronok tamu pakcik-pakcik, makcik-makcik. Kita cakap macam ayah saya. Kalau ayah saya bagi duit. Walaupun ayah kita ada duit kan. Kita bagi duit. So, kita kata pakcik ni macam ayah saya, macam mak saya, macam keluarga saya. Mana-mana saya pergi, saya ulur duit je. Saya jangan cakap sedekah. Sebab sedekah nanti dia ingat dia susah kan. Baik. Jadi kalau saya jumpa orang mana-mana, saya cakap hadiah. Walaupun dia susah ke senang, saya anggap macam hadiah. Kita beri bukan sebab dia, kita beri supaya Tuhan sayang kita. Baik, okey. Sambung balik tadi cerita. Sambung balik saya cerita pun tadi. kerja, banyak minta kerja semua tak dapat. Semua tempat kerja saya pergi, semua tak dapat. Dulu kan ada janggut sikit, tak panjang macam sekarang, sikit je. Lepas tu tie pun pinjam dengan kawan, pakai tie nak pergi interview, pinjam dengan kawan. Tumpang motor kawan. Banyak tempat saya pergi interview semua tak dapat. Ada yang campak resume. Jadi kenangan. Sebab tu kalau orang marah kita yang kecil hati, adik-adik muda-muda kan, satu hari dia jadi kenangan dalam hidup kita. Buat kita lebih bersyukur dan lebih menghargai orang lain. Sampai banyak kerja tak dapat. Last sekali saya dapat kerja dengan Datuk Fadilah Kamsah. Datuk Fadilah Kamsah dengan Prof Hani Muhammad Tahir. Dia orang cikgu saya lah, 4 tahun saya kerja dengan dia sebagai penceramah. Semenjak itu tiba-tiba rezeki saya pun mula mudah sikit. Kerja ceramah, ingat lagi bagi ceramah pada bos-bos Shell ni. Tapi saya naik apa tau, naik motor buruk, parking jauh-jauh. Sebab nak ceramah pasal motivasi. Itu motor buruk, lesen pun tak ada. Saya ambil lesen dah lambat, dah tua-tua baru ambil lesen. Kalau polis tahan tinggal motor-motor sekali. Sebab tak ada duit. Tapi satu hari saya ada program kat radio IKIM sikit. Lepas tu saya buat apa semua jadi. Saya mula berniaga, tiba-tiba tu kata semua jadi mudah. Dan mudah dapat program training corporate yang besar-besar kan. Semua bayar program team building kan, mahal-mahal juga. Program tu boleh tahan juga, ratus-ratus ribu juga begitu program. Jadi tak berhenti program. Program 3 hari dapat sekian, tak berhenti. Sampai ke kerajaan pun kementerian, seluruh kementerian tu datang kursus dengan saya 3 hari. Ustaz cari ke mereka yang datang? Masa tu awal-awal saya cari, lepas tu saya ingat lagi saya pergi present dulu, banyak tempat siap. Saya kena marah, saya punya presentation tu kena campak kena di lambung, datuk-datuk tu lambung dekat tong sampah dulu-dulu. Tapi kemudian tu rezeki mencurah-curah, tak berhenti-berhenti dah. Dan saya pun saya ingat lagi, sebab tu saya suka buat sendiri. Saya hantar buku, banyak syarikat buku, maafkan masa tu tak nak buku saya. Dalam saya cetak buat syarikat buku sendiri. Alhamdulillah buku-buku tu memang syukur kat Allah. Saya pun ada satu Ustaz bagi. Macam mana? Saya ada buku Ustaz bagi. Oh ada buku kan? Yang Ustaz bagi dekat Meletup few years ago kan? Masih ada. Buku 11 Amalan Kaya. So buku tu jadi laris sangat. Dan saya buka restoran pun syukur pada Allah, ada Paramount Coffee House tu. Dan rezeki pun mula mencurah-curah. Tapi yalah saya kerja berceramah kan, ustaz-ustaz. Jadi saya memang sorok-sorok lah. Kalau kereta semua sorok. Kereta sorok. Rumah pun sorok, bagai buruk-buruk sikit. Tapi sekarang baru orang ternampak sebab YouTube, tapi sebab terpaksa video. Juga kadang-kadang kalau nak tanya saya mengaku. Dulu tak mengaku. Kalau dulu memang tak mengaku. Kenapa sekarang kena terpaksa mengaku Ustaz?
Sebab kalau tak ngaku nanti orang ingat kita macam susah ambil duit derma. Saya sebenarnya ramai minta nak sumbang. Jadi saya segan bila orang minta nombor akaun kat saya. Kawan-kawan kan tak bagi, macam kalau bagi nanti takut ada macam-macam orang kan. Takut ada macam-macam takut ni. Jadi senang saya buat je satu akaun supaya tak fitnah. Saya buka satu pertubuhan kasih umat Malaysia. Jadi akaun tu memang asing, ada orang lain, ada audit dia semua, bukan saya yang keluarkan duit lah, tapi saya tahulah keadaan akaun tu semua. Memang khas untuk bantu-bantu orang juga. Saya buka dalam baru-baru ni juga saya buka. Sebelum PKP lagi lah. Jadi mereka ni yang minta number akaun Ustaz ni, mereka ni mungkin tak tahu apa yang Ustaz ada dan Ustaz selama ni menggunakan duit Ustaz sendiri untuk membantu ramai orang kat luar sana. Betul tak? Itulah, ramai kawan-kawan, banyak yang menyumbang juga. Artis pun ramai juga, ada yang kawan-kawan, ada yang suruh rahsiakan nama, ramailah. Okey. Apa tadi saya nak cakap, bila Ustaz perasan yang rezeki Ustaz tu makin mudah, makin mencurah-curah tu kan, Ustaz, bila Ustaz fikir balik, apa sebenarnya Ustaz buat yang buatkan Allah mudahkan pekerjaan Ustaz dan rezeki-rezeki tu datang mencurah-curah? Saya daripada kecil doa, satu hari nanti saya nak jadi asbab hidayah untuk semua manusia sebelum saya mati ni. Dan niat saya dapat beritahu apa tu Islam pada seramai mungkin pada orang bukan Islam. Bukan maksud nak paksa masuk Islam, tak. Saya nak mereka cuma rasa sayang pada Islam tu. Sebab pada dulu kan, daripada dulu orang faham Islam ni orang selalu ungkapkan teroris. Islam ni selalu macam hukum orang, kerja macam kasar. Itu yang dibayangkan pada seluruh dunia. Dan kita tak tahulah dia media ke atau memang benar-benar terjadi ke, campur-campur lah. Sikit segelintir orang. Jadi saya nak beritahu pada semua orang yang sebenarnya Islam ni ialah kasih sayang. Islam ni nak semua manusia bahagia. Tanpa mengira agama bangsa. Islam nak semua orang gembira, bahagia dan menjadi rahmat kebaikan buat semua orang. Walau pada orang jahat, maaf, walau pada pelacur, maaf, walau pada orang yang orang kata tak guna, penagih dadah, dia boleh ubah semua orang. Dan saya setakat ni kalau jumpa siapa-siapa, ramai yang berubah. Yang ikut saya tolong sekarang, syukur ke Allah. Ada yang ramai abang-abang yang dia tak pernah semayang. Yang ramai bantu-bantu dah makin ramai ni. Ada yang tak pernah, walaupun dah umur, maafkan, walaupun orang hebat-hebat dah, orang kaya-kaya juga hebat-hebat, tapi dia dah lama tak semayang, dah lama tak puasa. Tahun ni kali pertama semayang, kali pertama puasa. Alhamdulillah. Saya tak paksa pun, dia ikut tiba dia rasa dapat, ramai begitu. Jadi macam rasa terharu, rasa bahagia. Tu saya buat macam tu lah. Saya buat program keluarga sunnah, memang ramai. 7,000 orang datang. Nanti jemput datang ni lepas InsyaAllah. InsyaAllah. 7,000 orang, Ustaz, baru 7,000 orang datang. Khusus sehari seminar. Satu event 7,000 orang? Satu event 7,000 orang. Itu pun dah berapa dah tu? Apa yang ramai yang nak bercerai, tak jadi bercerai, macam mana? Itu pun dah berapa dah Ustaz dapat kumpul daripada satu event? Dan duit tu juga yang Ustaz dapat bantu mereka ramai buat rumah, sewa rumah. Tu kata orang kadang ingat macam sewa dewan murah kan. Dah tentu kalau saya buat event, saya buat macam konsert juga. Pentas macam konsert. Kurang-kurang lampu-lampu. Lighting and all that, ya. Orang kadang bayangkan sewa dewan 10,000. Ya, macam dewan kahwin ribu, zaman dulu sure, kan. Tak ada, bukan. Dewan sekarang paling kurang harga 120,000. Kalau dewan maib yang besar sekarang jadi tempat PKP ni, COVID ni. Jadi dewan semua sekali. Tapi memang banyaklah dapat. Kalau bayar insya-Allah sampai bila-bila selagi hidup ni saya bayar. Kita cari je rumah mana adik nak, kita pergi. Tapi dia orang macam tak payahlah Ustaz. Dia orang macam tak percaya sebab yelah kan selalu orang bila datang kan macam nak bawa pindah, nak tolong. Tapi kan macam susah sikit. Berapa besar keluarga dia? Keluarga dia, anak dia, adik-beradik dia 1, 2, 3, 4 orang kot, 4 orang. Jadi macam mana Ustaz boleh jumpa keluarga-keluarga macam ni? Ada orang bagi info lah. Saya memang ada banyak list-list yang saya dapat. Saya ada pernah sekali saya buka dekat Facebook nombor handphone siapa nak perlu pertolongan musim PKP ni kan. Sebab saya tahu dulu kalau saya ingat masa anak 1, anak 2, kalau 2 hari tak kerja je, saya dah tak ada duit dah. Nak beli susu anak pun tak ada duit dulu-dulu. Jadi bila saya tahu orang dalam keadaan yang panjang ni mesti bukan senang lah. Memang dah sebulan kan, mesti banyak yang putus cari rezeki, susu anak-anak. Ustaz, sebelum kita cerita betul tak? Okay. Lepas tu saya pun cuba ajak dia orang cari rumah. Dia orang pun tak pernah terfikir nak cari rumah. Sekali bila dapat rumah tu rasa, dan dia orang alhamdulillah dia ketua-ketua masyarakat di sana, YB semua dah banyak bantu mereka nak carikan rumah. Tapi yelah, itu kan ada proses kan. Betul. Tapi alhamdulillah
Saya cuba, saya tak apa, saya kata bila-bila dia orang pun dah janji ada nak buatkan rumah, tapi saya kata yalah nak buat rumah musim PKP ni bukan boleh siap sehari rumah kan. Jadi saya pun bawa dia rumah sewa dan saya pun carikan katil, tilam, cari barang-barang dapur semua sekali belikan dekat pasar raya, terus letak kat rumah. Dia Ni pun last sekali saya ada tak video ni dekat Facebook ataupun YouTube Ustaz nanti? ada, saya letak kat Facebook. Sudah ada? Abid Liu tu. Ada. Baru Dah ada yang dah? tu dah masuk. Ada. Okay, nanti kita tengok. Last kali apa jadi dekat family tu? Lepas tu biasanya dia orang macam terkejut bila cakap tu, macam terkejut. Tapi saya suka bila last sekali, walau dia keras, bukan keras, macam dia macam faham tak faham apa terjadi, last sekali mesti dia nangis. Bila dia nangis tu lah ubat hati kita. Anak-anak tu senyum, tengok dia orang senyum tu jadi, tadi kita menangis tengok rumah dia. Saya dah tahu keadaan keluarga ni dah 2 hari. Bila terstop sekejap tu saya macam mana nak pergi juga. Saya ini yang juga ada Ustaz kongsi dengan saya tu ke? Ada kita WhatsApp tu kan? Ya. Ada yang satu keluarga yang baru tu. Yang tu lah gambar. Ini tandas dia. Ini ke? Tu tandas itu betul ke rumah keluarga yang ni? Betul. Yang kita yang share tu. Ini rumah dia. Yang WhatsApp. Nah tu rumah dia. Dan macam pondok sebenarnya kalau tarik canvas tu memang macam pondok tu buka 4 kayu je, 4-6 kayu. Ini kebun apa ni? Dia dalam kebun getah. Dalam sangat kebun getah. Kebun getah. Dalam kebun getah. Lepas tu saya cepat, saya pun balik sebab bila dah pergi satu tempat tu orang makin ramai datang kan. Macam yelah dia orang dengar Ustaz Abid Liu datang, dia orang pun sampai ramai-ramai gitu. Tengoklah tandas dia ni. Itulah tandas dia kan. Tengok kalau memang satu malam tak boleh tidur menangis tengok tandas tu. Ya Allah Tuhanku. Ustaz. Tapi saya happy semalam Nova. Bila semalam keluarga dia hantar gambar, keluarga dia baca Yasin, dia sekeluarga dah duduk rumah baru dan dia orang pun doakan saya. Bila saya tengok tu saya kata inilah hadiah yang sangat bermakna dalam hidup saya. Saya selalu takut Allah marah, takut yalah kita bukan kenapa sempurna. Ustaz takut Allah marah kalau bila Ustaz dah buat satu benda yang sangat besar untuk lagi-lagi untuk mereka tu yang dah lama setahun duduk dalam keadaan macam tu. Kenapa Ustaz? Saya rasa macam kenapa dah setahun, bahawa ini saya tahu keadaan mereka dah setahun. Okay. Bahawa ini saya tahu. Jadi rasa bersalah. Jadi bila dia hantar baca Yasin semua sekali, saya rasa doa mereka tu buat saya rasa happy, gembira, dia kepuasan kan macam orang dia yang perasaan tu sampai jadi macam ketagih tau. Bila kena stop tu rasa macam kalau kata macam rasa macam seronok tengok buat kerja tu macam satu hari. Saya pergi mana saya niat dalam masa 6 jam tu saya nak selesaikan mana-mana tak ada rumah terus carikan rumah macam tu. Okay Ustaz. So saya niat teruskanlah sampai ujung tahun ni. So niat saya macam itulah tahun ni punya niat yang baru begitu. Bila hari tu saya ada luahan, saya ada buat luahan lah. Saya cakap macam kenapa kita perlu hentikan orang yang sanggup beri bantuan dalam semua bentuk dari segi wang, tenaga, waktu dan semuanya. Macam saya cakap ke Ustaz, saya sendiri kalau saya nak bantu mungkin most of the time saya boleh bantu hanya sekadar menghulurkan wang ringgit. Tapi saya mungkin tak ada time, saya mungkin tak ada tenaga nak turun padang, nak pergi ke Baling, Kedah, nak pergi ke mana-mana tu. Nak cari rumah dalam kebun getah saya tak ada, mungkin saya tak ada tenaga kudrat tu ataupun saya tak ada masa. That's why saya cakap macam insan seperti Ustaz ni mungkin 1 dalam sejuta. Walau sekaya mana pun orang tersebut. Jadi that's why saya cakap kalau one day saya minta Ustaz doakan saya supaya saya juga ada boleh mampu buat seperti mana Ustaz buat. Maksudnya dan Ustaz dah buat benda ni daripada dah lama dah. Kalau mereka tu yang dapat rumah semalam tu hanya di dunia ni bacakan Yasin dan juga berdoa, dekat akhirat tu tak tahu dah apa istana yang Allah dah binakan untuk Ustaz. Jadi saya cemburu sebab apa tahu? Saya cemburu ibarat bila saya tengok Ustaz punggah barang-barang dari lori masa the first week of PKP, masa nak bantu frontliners semua kan. Saya cakap apa tahu? Ustaz sekarang tengah berebut benda yang orang ramai tak berebut. Ibarat macam kalau ada kontes nak menang kereta Ferrari, Ustaz seorang je tengah beria-ria nak menang kereta Ferrari tu dekat dunia lah. Tapi kita bagi gambaran untuk akhirat tu. Faham tak? Maksudnya kalau ada kontes untuk menang istana dekat syurga, Ustaz seorang je yang kita nampak lah ni apa yang saya nampak. Tapi Ustaz ramai sangat rakyat Malaysia lain yang membantu secara diam-diam, yang buat banyak sangat yang beri sangat banyak bantuan. Tapi mungkin dari segala segi, maksudnya
turun padang, RM1 sendiri dan juga masa tu mungkin tak ramai. Jadi ustaz dan antara mereka maksudnya ustaz dan juga mereka-mereka ini sebenarnya berebut benda yang ramai tak berebut lah. Jadi saya macam buru. Masya Allah. Dan Nilofa pun dah banyak memberi semua sekali kan. Allah, yalah saya tahu Nilofa punya apa dipanggil, ni lah, banyak telah memberi, berkorban, bantu ramai kat luar sana. Kita sama-sama sebenarnya ramai yang buat, saya tumpang-tumpang je. Ustaz, Tapi saya rasa macam ramai tak yang menghulurkan bantuan melalui saluran ustaz ni? ya Alhamdulillah, mula-mula saya memang infak. Niat asalnya saya niat, saya sebenarnya pada dulu buat kerja macam ni lah. Memang daripada saya kecil, memang inilah minat saya. Pada 12 tahun. Tapi dulu tumpang orang lain, duit orang lain. Masa tu Sekarang? orang-orang kaya di mana-mana, saya beri tenaga saya lah. Saya memang pada 12 tahun, Sabtu Ahad je saya masuk kampung asli ke pedalaman, memang kerja macam membantu, berkhidmat, berkasih sayang sampai berdakwah sikit-sikit. Saya selalu bahagian tukang buat tandas masuk pedalaman. Saya tukang bahagian masak-masak